Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan mengenai tajuk kajikan dasar-dasar utama yang diperkenalkan oleh Kerajaan Demokratik Kampuchia sepanjang pemerintahannya di Kampuchia antara tahun 1975 hingga 1978. Sebelum saya serahkan pembentangan ini kepada ahli pembentang seterusnya, terlebih dahulu mari kita mengenali ahli kumpulan ini. Ahli yang pertama, Parvati Genggataren 146658, Nur Hamirah Umairah binti Hazrat, nombor metrik 151260, Nurin Izayu binti Musa 151973, Nur Syahida binti Yahaya 152409, Nur Zulaika Amirah binti Zaidi 152276, Nur Safwani binti Iskandar 146812, Nur Husnina Nazifah binti Saudi 147451 dan akhir sekali saya Nur Ain Fitria binti Fauzi 152440. Seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada ahli pembentang yang seterusnya. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hamirah Umairah binti Hazrat dengan nombor metrik 151260 akan membentangkan mengenai pengenalan Kampuchia. Kampuchia atau lebih dikenali sebagai Kemboja selepas tahun 1954 merupakan usaha golongan elitnya untuk melepaskan diri daripada cengkaman Thailand dan Vietnam setelah bebas daripada naungan Perancis yang menjamin kewujudan Kemboja sejak tahun 1868. Usaha-usaha ini telah dirumitkan lagi oleh pembahagian golongan elit ini kepada sayap kiri dan kanan, walaupun sebahagian daripada mereka ini pernah bergabung dalam satu badan politik sengkem yang diketuai Sihanouk. Sedikit sebanyak, usaha membebaskan Kemboja daripada tekanan musuh tradisi ini dicerminkan oleh dasar berkecuali yang menjadi teras dasar luar Sihanouk. Kemudian, Perjanjian Geneva 1954 memperakukan kemerdekaan Kemboja dan mencadangkan diadakan satu pilihan raya yang disertai semua kumpulan politik. Walaupun ini bermakna Sihanouk terpaksa membenarkan musuh politiknya dalam Parti Demokrat dan Parti Komunis turut sama bertanding. Sihanouk begitu yakin mendapat kemenangan dalam pilihan raya ini melalui penubuhan sebuah organisasi politik iaitu Komuniti Sosialis Rakyat serta melalui penipuan dan ugutan dalam pilihan raya sejak tahun 1955 hingga 1966. Melalui hubungan patron-klien, Sihanouk berjaya menerapkan elit-elit politik tempatan ke dalam sengkem, kecuali pemimpin komunis yang enggan bekerjasama yang telah lari ke Vietnam. Pemimpin-pemimpin sayap kiri seperti Ho Yun, Hu Nim dan Khieu Samphan pernah diberikan tugas untuk mengetuai kementerian pada awal tahun 1960-an amat yakin perubahan ke arah sosialisme boleh dilakukan secara beransur-ansur. Tetapi Sihanouk tetap memihak kepada sayap kanan. Perkara ini menyebabkan pemimpin-pemimpin sayap kiri telah keluar dari sengkem untuk menyertai perjuangan sulit Parti Komunis Khmer yang dimonopoli oleh Pol Pot dan rakan-rakannya. Oleh itu, mulai tahun 1970-an, terdapat beberapa peristiwa yang memberi impak kepada perkembangan politik, ekonomi dan sosial di Kampuchia. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan perang saudara dan rampasan kuasa. Perang Saudara Kemboja yang bermula pada 11 Mac 1967 dan berakhir pada 17 April 1975 merupakan konflik bersenjata yang melibatkan Khmer Rouge, Viet Cong dan Vietnam Utara menentang kerajaan Kemboja dan Vietnam Selatan dengan sokongan Amerika Syarikat. Perang ini disebabkan oleh perselisihan antara pentadbiran putera Norodom Sihanouk dengan Perdana Menteri General Lon Nol. Oleh itu, kumpulan sayap kanan yang kini berpusat kepada General Lon Nol dan putera Sirik Matak mula menentang Sihanouk, terutamanya tentang dasar ekonomi negara yang tidak menggalakkan kemasukan modal asing.
Kelompok yang sama juga menjadi semakin berkuasa selepas tahun 1970 dan ketika Sihanouk berada di Perancis untuk mendapatkan rawatan kesihatan, beberapa perubahan asas telah dilakukan terhadap dasar Sihanouk. Antaranya, membenarkan bank asing menubuhkan cawangan di Phnom Penh dan memulihkan hubungan dengan Bangkok dan Saigon. Pada awal Mac 1970, tentera-tentera kerajaan telah menggeledah kedutaan Hanoi dan NLF di Phnom Penh. Peristiwa ini digunakan oleh Lon Nol dan Sirik Matak untuk merampas kuasa pada 18 Mac 1970. Manakala, tindak balas Sihanouk ialah penubuhan Barisan Bersatu Rakyat Kemboja di Peking dan dengan ini bermula Perang Saudara yang tamat dengan kemunculan Pol Pot pada tahun 1975. Sekian sahaja daripada saya serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Pol Pot dilahirkan di Brooke, Provinsi Kampung Tam di dalam sebuah keluarga yang agak kaya. Pol Pot meninggalkan tempat asalnya pada tahun 1935 untuk menyertai Ecole Mix, sebuah sekolah Katolik di Penang. Oleh sebab kakaknya Rung adalah gundik raja, beliau sering mengunjungi istana. Pada tahun 1942, Pol Pot gagal dalam peperiksaan untuk menyertai siswa sebuah sekolah terkenal dan sebagai ganti, beliau menyertai College Pri Kampung Cham. Beliau kemudian menyertai siswa pada tahun 1947 tetapi tidak berjaya dalam pembelajarannya. Selepas berpindah ke sekolah teknik Rusim, beliau telah melayakkan diri untuk mendapatkan beasiswa yang membenarkan beliau menyertai kursus teknik di Perancis. Oleh itu, Pol Pot belajar di EFR Paris dari tahun 1949 sehingga 1953. Beliau juga menyertai Bridge Bureau Antarabangsa dan membina jalan-jalan raya di Yugoslavia pada tahun 1950. Akibat kegagalan peperiksaan bagi 2 tahun berturut-turut, Pol Pot terpaksa kembali ke Kemboja pada bulan Januari 1953. Dengan itu, beliau merupakan ahli pertama sekali untuk pulang ke Kemboja dan ditugaskan untuk mentafsir kumpulan-kumpulan yang memberontak terhadap kerajaan. Pol Pot menyarankan Viet Minh dan bersama-sama dengan RAD, beliau membuat perjalanan ke ibu pejabat Zon Timur Viet Minh di Kampung Kerabau yang terletak di kawasan sempadan Kemboja di Kampung Cham pada Ogos 1953. Fahaman politik yang disebarkan oleh Pol Pot di Kampuchea ialah Marxisme dan juga Leninisme. Marxisme dan juga Leninisme merupakan falsafah politik yang berasaskan gagasan Marxisme dan Leninisme yang bertujuan mengasaskan negara sosialis, lantas lagi memajukan lagi kepada sosialisme dan akhirnya komunisme, sebuah sistem sosial tanpa kelas di mana segala pengeluaran adalah hak milik bersama dan semua ahli masyarakat adalah setaraf sepenuhnya. Penganut Marxisme dan juga Leninisme iaitu Marxis dan juga Lenis mendukung pelbagai pandangan berdasarkan pemahaman masing-masing tentang Marxis dan juga Lenis, tetapi pada umumnya menyokong penubuhan sebuah parti, Barisan Hadapan, sebuah negara pimpinan parti komunis, ekonomi dikuasai negara, internalisme serta menentang demokrasi dan kapitalisme. Di bawah pemerintahan Pol Pot inilah Kampuchea menjadi negara beraliran komunis dari hubungan diplomatik. Ia memutuskan hubungan dengan negara-negara di kawasan regionalnya dan di belahan dunia lainnya kecuali China, Vietnam, PBB pun tidak diakui adanya pemerintahan. Terima kasih kepada Saudari Parvati di atas pembentangan yang telah diberikan. Dasar seterusnya yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Demokratik Kampuchea ialah dasar anti-Vietnam. Sentimen anti-Vietnam ini telah diperkenalkan oleh Kerajaan Demokratik Kampuchea yang diketuai oleh Pol Pot terhadap Vietnam. Dasar ini diperkenalkan disebabkan oleh keinginan Vietnam ini untuk menguasai Kampuchea bagi membentuk Indochina. Ada pendapat yang mengatakan bahawa pada mulanya hubungan Kampuchea dengan Vietnam ini dalam keadaan yang baik. Misalnya,
Kampuchea telah mengadakan rundingan untuk membincangkan perihal mengenai Bravery Line. Kerana pada bulan Mei 1975 di Pulau Phuoc, sebuah kapal Kampuchea ini telah melihat kapal Vietnam cuba untuk melewati sepadan negara Kampuchea sehingga menyebabkan terjadinya insiden tembak-menembak. Vietnam berbuat sedemikian disebabkan oleh mereka mengatakan bahawa kawasan rondaan mereka ini terlalu sempit dan Vietnam berhasrat untuk meluaskan kawasan mereka lagi. Malah Vietnam juga telah menyerang Kampuchea pada 11 Jun 1975. Di saat penyerangan itu yang menyebabkan Pol Pot ini cuba untuk menyelesaikan masalah Pulau Phuoc secara berdamai dengan Nguyen Van Ly, iaitu pemimpin Vietnam pada ketika itu. Dan pada tahun 1976, kedua negara ini kembali bertemu untuk membincangkan semula mengenai Bravery Line ini. Namun, pertemuan ini tidak menemukan hasil. Dasar anti-Vietnam ini bermula apabila Khmer Rouge yang dipimpin oleh Pol Pot telah mengetahui mengenai keinginan Vietnam, iaitu cuba untuk membentuk sebuah wilayah Indochina dengan menakluki Kampuchea dan Laos bagi membentuk Indochina. Pol Pot dia menganggap perkara tersebut akan membentuk hegemoni bagi Vietnam. Hal ini kerana apabila Indochina dibentuk akan menyebabkan Vietnam yang akan menjadi sebuah pusat pentadbiran bagi kedua-dua negara tersebut. Pol Pot dia sebenarnya tidak inginkan campur tangan daripada Vietnam seperti mana yang berlaku terhadap Laos. Sebaliknya, Kampuchea ini sudah mendapatkan kemerdekaan. Namun, ada juga pendapat yang berbeza daripada Nigel Cauchon yang mengatakan bahawa Khmer Rouge berjaya memasuki Phnom Penh pada tahun 1975. Antara perkara yang paling awal sekali Pol Pot lakukan ialah mengesan dan menghapus orang Vietnam. Hal ini kemungkinan dasar anti-Vietnam yang telah diperkenalkan. Disebabkan dasar anti-Vietnam ini yang telah diperkenalkan telah menyebabkan Kerajaan Demokratik Kampuchea melakukan pemeriksaan etnik Vietnam dengan membunuh rakyat Vietnam yang berada di Kampuchea pada ketika itu. Misalnya, seramai 20,000 askar dan orang awam Vietnam telah dibunuh di dalam suatu malam dan sesiapa yang berbahasa ataupun menyerupai orang Vietnam turut dibunuh. Selain itu, pembunuhan beramai-ramai juga turut berlaku di wilayah Kampung Chenang, iaitu di mana kira-kira 420 orang dewasa dan kanak-kanak Vietnam telah dibunuh. Namun pada tahun 1978, pasukan Vietnam telah menyerang Kampuchea dan menyebabkan pemerintahan demokratik Kampuchea yang diketuai oleh Pol Pot berakhir dan menyebabkan beliau bersama pengikutnya telah melarikan diri. Bagi pendapat saya, persoalan konflik politik Khmer Rouge dengan Vietnam ini adalah unik kerana kita dapat lihat bagaimana negara komunis ini mampu bertelagah sesama sendiri walhal mereka ini berkiblatkan ideologi yang sama. Oleh itu, saya percaya bahawa apa yang berlaku ini disebabkan keinginan Vietnam sendiri yang memulakannya dahulu dengan ingin membentuk Kemboja, Laos dan Vietnam bagi sebuah Indochina. Dasar seterusnya yang diperkenalkan oleh Kerajaan Demokratik Kampuchea ialah dasar pengecualian. Pemerintah Pol Pot ini telah bermula pada bulan April 1975. Pol Pot juga telah menjadi seorang pemimpin dengan melaksanakan dasar pengecualian. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Pol Pot ini seorang yang mempunyai fahaman komunis dan telah menyebabkan Pol Pot melakukan suatu revolusi ataupun perubahan itu secara lebih radikal berbanding dengan pemerintah yang sebelumnya. Oleh itu, dasar pengecualian telah dilakukan oleh Pol Pot dengan mengamalkan sebuah dasar tutup pintu daripada dunia luar. Pol Pot dia tidak menginginkan sebarang hubungan dengan negara luar kecuali dengan beberapa buah negara yang dikehendakinya, iaitu negara sekutunya seperti China, kerana Pol Pot ini berkiblatkan negara China sebagai panduan ideologi. Dasar pengecualian yang dibuat oleh Pol Pot misalnya dengan menghantar semua warga negara asing yang berada di Kampuchea pada ketika itu ke negara asal mereka semula. Hal ini dilakukan agar hubungan diplomatik Kemboja dengan negara lain tidak berlaku. Selain itu, Pol Pot juga turut memutuskan hampir kesemua hubungan diplomatik ataupun kerjasama dengan negara dunia yang lain kecuali dengan negara yang mempunyai fahaman komunis. Jelaslah di sini menunjukkan bahawa dasar pengecualian antara dasar yang diamalkan oleh Kerajaan Demokratik Kampuchea. Sekian saja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya ialah dasar penghapusan feudal. Pol Pot telah menghapuskan fahaman feudal dan mengekalkan feudal yang mempertahankan tradisi.
Golongan-golongan bangsawan, terutamanya bangsawan yang lama yang masih mengamalkan fahaman feudal akan dibunuh oleh Pol Pot. Hal ini dikatakan demikian kerana Pol Pot ingin mengamalkan ataupun membentuk satu negara komunis, dan Pol Pot juga membentuk satu masyarakat agraran, iaitu masyarakat yang menjalankan aktiviti berasaskan pertanian. Para petani ini tidak diberi makanan ataupun minuman, dan mereka hanya makan makanan yang ada sahaja, dan segala kelengkapan mereka seperti ubat-ubatan, pakaian tidak disediakan. Dan ini merupakan satu penyiksaan bagi para petani tersebut, dan mereka juga dipaksa untuk makan makanan yang telah diharamkan oleh agama mereka, iaitu seperti Islam. Mereka dipaksa untuk makan daging babi. Seterusnya ialah dasar ekonomi. Dasar ekonomi yang pertama ialah membentuk masyarakat agraran. Perpindahan penduduk dari kota ke kawasan pedalaman merupakan sebahagian daripada revolusi yang diamalkan oleh Pol Pot. Pol Pot ingin membentuk satu masyarakat, iaitu masyarakat daripada Kampuchea ini sebagai masyarakat yang menjalankan aktiviti yang berasaskan pertanian. Seperti mana yang kita tahu, masyarakat yang menjalankan aktiviti pertanian seperti agraran ni ialah yang bercocok tanam, yang memburu hasil hutan dan sebagainya. Dan Pol Pot ini percaya aktiviti-aktiviti yang dijalankan tersebut mampu untuk memenuhi keperluan yang diperlu oleh penduduk pada ketika itu, dan secara tidak langsung Kampuchea ini tidak perlu lagi untuk mengimport bahan-bahan mentah yang diperlukan oleh rakyatnya daripada negara-negara luar. Dan secara tidak langsung ia selari dengan satu dasar yang telah diamalkan oleh Pol Pot ini, iaitu dasar tidak menjalinkan hubungan ataupun menghadkan perhubungan dari negara-negara luar. Dari segi ekonomi, dasar yang diperkenalkan oleh Kerajaan Demokratik Kampuchea adalah dasar kerja paksa. Kita seringkali mendengar kerja-kerja paksa biasanya wujud dalam sesuatu negara jika negara tersebut dijajah oleh negara luar. Namun, berbeza pula dalam konteks sejarah yang berlaku di Kampuchea, di mana di bawah pemerintahan anak negeri sendiri, iaitu yang dikenali sebagai Pol Pot yang telah memerintah Kampuchea dengan kejam, telah membawa kepada penderitaan rakyat Kampuchea. Demi memastikan kelangsungan hidup, rakyat Kampuchea terpaksa melakukan kerja-kerja paksa di pendesaan seperti menggarap sawah, menggali saluran air, membuat bendungan dan melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Pentadbiran Pol Pot telah mewajibkan dasar kerja paksa dilakukan oleh perempuan dan juga lelaki. Malahan terdapat juga anak-anak kecil seperti lelaki turut dikerah sebagai tenaga buruh untuk menjalankan sektor pertanian. Dalam tujuan kerja, terdapat dua kumpulan kerja yang ditetapkan, iaitu kumpulan kerja yang mempunyai kekuatan penuh yang terdiri daripada orang dewasa. Manakala kumpulan kedua pula yang mempunyai kekuatan lemah pula terdiri daripada kanak-kanak kecil dan orang tua. Mereka yang mempunyai kekuatan penuh akan dibahagikan pula kepada dua kumpulan, iaitu yang pertama terdiri daripada orang muda berkemampuan dan juga bujang. Dan juga terdapat kanak-kanak yang berumur antara 7 hingga 8 tahun atau 10 hingga 14 tahun atau 15 tahun yang tinggal beransingan daripada keluarga mereka. Manakala kumpulan kedua pula terdiri daripada orang dewasa yang muda dari umur 14 hingga 16 tahun dan ada yang telah berkahwin. Mereka yang dipaksa melakukan kerja menggali yang sangat berat seperti takungan pengairan dan terusan, membina benteng besar dan pembalakan yang dilakukan
daripada matahari terbit sehinggalah matahari terbenam. Mereka juga dipaksa bekerja selama 14 jam sehari dan 27 hari dalam sebulan. Mereka juga tidak diberikan upah kerana Pol Pot telah menghapuskan penggunaan mata wang. Ketidakmampuan kerajaan untuk menyediakan keperluan makanan kepada pekerja telah menyebabkan pekerja ataupun buruh banyak yang mengalami kelaparan sehingga membawa kepada kematian. Dari segi ekonomi, dasar yang seterusnya yang diperkenalkan oleh Pol Pot adalah dasar penghapusan mata wang. Semasa era pemerintahan Pol Pot, beliau telah melupuskan penggunaan mata wang sesuai dengan ideologi komunis yang berkiblatkan China yang juga merupakan fahaman komunis. Pol Pot juga telah melakukan penghapusan terhadap pasar, perdagangan, swasta serta harta peribadi rakyat. Tujuan beliau melakukan dasar tersebut adalah untuk mewujudkan negara tanpa kelas sesuai dengan tujuan ideologi komunis. Beliau juga berpendapat bahawa dengan adanya wang, pasar serta harta peribadi rakyat akan menggalakkan masyarakat mengumpul harta kekayaan. Pol Pot juga merasakan bahawa dengan adanya ataupun dengan wujudnya wang dapat memenuhi keinginan rakyat dan menciptakan kelas sosial, iaitu akan wujudnya kelas pekerja dan juga majikan. Kewujudan kelas pekerja dan majikan dapat dilihat seperti era pada masa kini. Justru Pol Pot serta-merta menghapuskan penggunaan mata wang yang dirasakan akan menimbulkan kekacauan jika rakyat dapat mengumpul harta kekayaan dan sekaligus boleh mengancam kedudukan beliau sebagai pemerintah di Kampuchea. Semasa pemerintahan Pol Pot, beliau telah membuat satu dasar baharu, iaitu dasar penghapusan pendidikan di Kampuchea. Beliau telah membuang dasar pendidikan formal dengan tujuan agar masyarakat Kampuchea sukar untuk mengakses maklumat-maklumat penting untuk masuk ke dalam Kerajaan Demokratik Kampuchea. Sebarang buku-buku yang boleh menjejaskan pemerintahannya akan dihapuskan dengan serta-merta oleh pasukan beliau sendiri. Perkara ini sebenarnya lazim dilakukan sekiranya seseorang ingin mengekalkan kedudukannya di tampuk pemerintahannya sendiri. Secara tak langsung, tindakan ini menjadikan masyarakat Kampuchea akan patuh dengan pemerintahan Pol Pot kerana tiada unsur propaganda yang bakal wujud. Walau bagaimanapun, pemerintahannya juga hanya diberikan kepada kanak-kanak yang belum dewasa untuk menerima pendidikan. Peluang itu pun hanya untuk patuh kepada angka dan kanak-kanak ini dididik untuk melupakan ahli keluarga mereka. Dalam hal ini, mereka akan dijadikan tentera semasa pemerintahan Pol Pot. Penghapusan dasar pendidikan ini juga akan menjejaskan golongan bijak pandai di Kampuchea. Umum sedia maklum, Pol Pot juga sebenarnya telah menerima pendidikan seperti pada tahun 1935 di Sekolah Katolik Ecole Michel di Phnom Penh dan seterusnya pada tahun 1947 Pol Pot bersekolah di Sekolah Menengah Laisi Sisowat, iaitu sekolah golongan elit ataupun sekolah golongan orang berada. Namun begitu, beliau menghadapi kegagalan dalam pendidikan beliau sendiri sehingga beliau menukar aliran ke bidang lain, iaitu bidang teknikal di Sekolah Teknik Rusikyo Utara Phnom Penh. Selepas itu, beliau telah menerima beasiswa dan melanjutkan pelajaran ke luar negara, iaitu di Paris dalam bidang radio elektronik, tetapi beliau tetap gagal dalam pelajaran. Kegagalan demi kegagalan menyebabkan beliau merasakan bidang pendidikan sesuatu yang menyusahkan dan beliau bertindak untuk membunuh orang-orang intelektual yang dianggap berbahaya untuk pemerintahannya. Seterusnya ialah dasar penghapusan agama. Tentera-tentera di bawah kepimpinan Pol Pot telah melarang aktiviti keagamaan dengan menghancurkan tempat-tempat ibadat. Pada dasarnya, majoriti rakyat Kampuchea menganut agama Buddha. Dengan itu, beliau telah membunuh golongan agama
dengan menyembelih pemimpin-pemimpin Buddha. Ramai golongan agamawan terkorban yang dipercayai mungkin berpuluh ribu yang menjadi mangsa kekejaman Pol Pot. Dan biksu pula dijadikan sebagai rakyat biasa sahaja dan rakyat tidak dibenarkan untuk menghormati biksu. Rakyat Kampuchia tidak dibenarkan untuk menganut sebarang agama dan aktiviti keramaian juga turut dilarang. Dasar ini dibuat untuk memisahkan rakyat dengan tradisi lama mereka. Sekian saja daripada saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari Nurin Izayu. Saya Nur Zulaikha Amira akan meneruskan dengan dasar seterusnya yang dilaksanakan oleh Pol Pot pada tahun 1975 hingga tahun 1978, iaitu dasar evakuasi penduduk. Sejak Phnom Penh jatuh ke tangan Khmer Rouge, seluruh penduduk diminta untuk meninggalkan bandar. Mereka dihantar ke kawasan luar bandar di mana kegiatan pertanian dilaksanakan. Tentera Khmer Rouge menghantar penduduk ke kawasan pedalaman dan angka akan menyediakan segala keperluan penduduk. Penghijrahan penduduk bandar ke kawasan luar bandar atau pedalaman adalah sebahagian daripada revolusi Pol Pot yang mahu menukar Kemboja menjadi sebuah negara agraria dengan menggaji semua penduduk sebagai petani daripada pelbagai golongan. Pemindahan ini dilaksanakan dengan alasan untuk menjamin keselamatan penduduk, tetapi ia sebenarnya telah dirancang oleh Pol Pot untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Pemindahan dari bandar ke luar bandar dilakukan oleh kerajaan secara tidak langsung untuk menghapuskan bandar yang sedia ada dengan serta-merta. Jadi, semua bandar di Kemboja dikosongkan dan hanya beberapa ahli Khmer Rouge sahaja yang tinggal di kawasan itu untuk tujuan manfaat kerajaan. Untuk memudahkan penempatan semula penduduk, kerajaan Kemboja telah membahagikan kepada beberapa wilayah pentadbiran. Bahagian pentadbiran Kemboja disesuaikan dengan arah mata angin seperti timur, utara, barat dan selatan. Ia telah dilakukan oleh kerajaan untuk memudahkan pemindahan penduduk dan pengurusan tanah pertanian. Pemindahan ini telah menyebabkan berlakunya kematian berjuta-juta rakyat Kemboja kerana perjalanan dari bandar ke kawasan luar bandar yang terletak jauh dari bandar. Dan ini telah menyebabkan ramai yang mati akibat kepenatan, kekurangan makanan dan sebagainya. Dasar seterusnya yang dijalankan oleh Pol Pot adalah dasar korban penduduk. Dasar ini telah menjadikan Kemboja terkenal dan yang menjadi masalah undang-undang antarabangsa ialah pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh rejim Pol Pot. Dibuktikan dengan penemuan kira-kira 343 medan pembunuhan dan banyak tulang manusia ditemui di kawasan tersebut. Pembunuhan ini dilakukan selepas rejim ini berkuasa di Kemboja pada 17 April 1975. Pembunuhan besar-besaran bermula apabila Phnom Penh jatuh ke tangan tentera Khmer Rouge. Rejim Pol Pot melakukan pembunuhan tanpa bicara, tidak kira sama ada mereka bersalah ataupun tidak. Pembunuhan ini juga merupakan sebuah program revolusi untuk menghapuskan kuasa sedia ada. Tiada siapa yang tahu atau pasti tentang berapa ramai yang telah mati akibat daripada pembunuhan itu. Dianggarkan bahawa seramai 1.7 juta hingga 2 juta orang telah terkorban pada tahun 1975 hingga tahun 1978. Berdasarkan bukti yang ditemui, berjuta-juta orang mati apabila Pol Pot memerintah Kemboja. Tempat yang didakwa dijadikan sebagai medan pembunuhan beramai-ramai pada masa itu telah dijadikan sebuah muzium untuk mengenang mangsa korban. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan kematian berjuta-juta rakyat Kemboja, iaitu disebabkan oleh pembunuhan bekas penyokong Lon Nol, untuk pembersihan parti dan juga untuk pembunuhan orang yang didakwa tidak menyokong kerajaan Pol Pot. Kerajaan telah menjalankan program untuk mengekalkan kuasa dan memaksa penduduk untuk terus tunduk kepada mereka. Kehilangan berjuta-juta nyawa di Kemboja telah dirancang sejak awal dan program utama pembunuhan beramai-ramai itu ditujukan kepada bekas pegawai Lon Nol, doktor, pensyarah, guru dan semua cendekiawan di Kemboja. Sekian sahaja daripada saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Ika.
Seterusnya, saya akan menerangkan dasar yang terakhir, iaitu dasar kehilangan fasiliti. Pemerintahan Pol Pot di Kemboja berkonsepkan sosialis, maka tidak wujud harta peribadi sama sekali. Di bawah pemerintahannya, semua harta peribadi telah dirampas dan dijadikan hak milik kerajaan. Antara fasiliti yang telah dihapuskan ialah fasiliti hospital, perkhidmatan pos, telefon, fasiliti pendidikan dan lain-lain. Pemerintahan yang dilaksanakan secara radikal amat membebankan dan menderitakan rakyat Kampuchea pada ketika itu. Disebabkan fasiliti kesihatan telah dihapuskan, maka rakyat Kampuchea yang mempunyai masalah kesihatan yang serius, ibu mengandung dan lain-lain terpaksa menggunakan alternatif tradisional seperti menggunakan tumbuh-tumbuhan herba. Namun begitu, terdapat banyak rakyatnya yang meninggal dunia akibat tidak mendapat rawatan yang baik. Hal ini disebabkan pesakit yang mahu menggunakan perubatan tradisional tersebut amat takut dengan pemerintahan demokratik oleh Pol Pot. Seperti mana yang telah dibentangkan sebelum ini, golongan bijak pandai dihapuskan, termasuklah orang yang mengetahui cara penggunaan ubat-ubatan secara tradisional ini. Selain itu, Pol Pot turut menghadkan hak kebebasan setiap individu. Setiap masyarakat tidak ada hak untuk menyuarakan pendapat dan juga hasrat mereka. Contohnya, hasrat mereka yang kurang pendapatan untuk menanggung keluarga, mereka ingin menjalankan kegiatan perdagangan. Namun, mereka dilarang secara keras untuk menjalankan kegiatan tersebut. Malah, mereka dikehendaki untuk menjalankan kegiatan pertanian. Seperti mana yang matlamat Pol Pot yang menginginkan kerajaannya menjadi kerajaan agraria yang unggul. Jelaslah bahawa rakyat Kampuchea telah kehilangan hak asasi mereka sebagai warga negara dan manusia yang merdeka, bebas dan juga berhak menyuarakan apa-apa pendapat. Rumusan. Kerajaan Kampuchea yang berada di bawah pemerintahan Pol Pot dapat dirumuskan bahawa kaedah pemerintahan secara demokratik tidak membawa manfaat yang lebih baik daripada pemerintahan kerajaan sebelumnya. Bahkan, Kampuchea telah menjadi negara yang tertutup bagi dunia luar. Segala dasar yang telah diperkenalkan dan dilaksanakan oleh Pol Pot telah menjatuhkan perkembangan negara Kampuchea secara keseluruhan, sama ada dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Pemerintahan Pol Pot yang boleh dikatakan kejam telah membuatkan rakyatnya berasa takut. Akhirnya, keadaan pemerintahan Pol Pot semakin tidak stabil kerana adanya konflik-konflik perbatasan yang mula bergolak pada tahun 1977. Pada November 1978, kerajaan Vietnam telah menyerbu Republik Demokratik Kampuchea untuk menghentikan genosida besar-besaran yang telah terjadi di Kampuchea. Pada akhirnya, pemerintahan Pol Pot telah ditamatkan dan diganti dengan Republik Kerajaan Kampuchea di bawah pemerintahan Vietnam. Apa yang dapat disimpulkan adalah sepanjang pemerintahan Pol Pot, ianya telah membuktikan bahawa terdapat banyak kerosakan yang telah dilakukan olehnya selama 4 tahun. Sekian, itu sahaja pembentangan oleh kumpulan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Khairul dan rakan-rakan sekalian.